Okey, baik, itu dia harapan yang disandarkan daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan telah pun membentangkan belanjawan 2024 di mana kerajaan menyediakan 2.4 bilion ringgit kepada Felda, Felcra Berhad dan juga Risda untuk terus merancangkan aktiviti agri komoditi dan juga meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil. Jadi sebahagiannya telah pun kita dengarkan tadi, ramai yang bergembira dengan apa yang telah pun diberikan untuk mereka. Baik, untuk waktu ini kita nak bawakan pula kepada anda. Sebentar lagi juga kita akan bawakan lebih banyak lagi perkongsian-perkongsian lain. Antaranya kita juga menyentuh tentang belanjawan 2024, merancangkan aktiviti agri komoditi peserta Felcra. Tapi sebelum itu, kita bawakan perkongsian terlebih dahulu tentang penemuan statistik dari Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah HIES 2022. Jadi pada waktu ini kita bersama-sama dengan Puan Siti Asiah binti Ahmad yang merupakan pengarah kanan bahagian perangkaan harga, pendapatan dan perbelanjaan Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam, Hani. Selamat pagi kepada semua penonton. Ya, baik. Dan baru-baru ini fahamkan ya, Jabatan Perangkaan ataupun DOSM telah menerbitkan statistik terkini pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah yang berdasarkan kepada survei pendapatan dan juga perbelanjaan isi rumah 2022 di mana objektifnya adalah untuk mengumpul maklumat dan juga taburan pendapatan dan juga mengenal pasti kemiskinan. Dan yang keduanya adalah mengenal pasti corak perbelanjaan isi rumah dan membantu kerajaan dalam merancang dan juga mengesan pelaksanaan pembangunan negara khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita berikan latar belakang survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah ataupun HIES 2022 ini, dan boleh juga kongsikan bersama kami tentang kedudukan pendapatan isi rumah Malaysia pada tahun 2022. Silakan, Puan. Baik, terima kasih Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ya, salam statistik, salam Hari Statistik. Selamat Hari Statistik Negara ya, pada 2010 sebenarnya kita menyambut Hari Statistik Negara, dan untuk pengetahuan Hani juga, kami sebenarnya bersiaran dari Sabak Bernam pada pagi ini untuk meraihkan Hari Statistik Negara di sini pada tahun ini. Okey, untuk menjawab soalan tadi Hani, bila kita bercakap pasal HIES ataupun kalau nama panjangnya adalah Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah, dia sebenarnya merujuk kepada satu alat atau measurement macam mana kita melihat kepada tingkat pendapatan dan perbelanjaan isi rumah negara Malaysia, di samping untuk kita melihat kepada kemiskinan negara. Hani, kalau kita kalau saya boleh katakan, sebenarnya untuk survei pendapatan dan perbelanjaan ini bukanlah dia kali pertama. Sebenarnya kita telah laksanakan sejak tahun 1957 lagi untuk survei perbelanjaan, dan untuk survei pendapatan sejak 1970. Pada ketika itu apabila kadar kemiskinan kita sangat tinggi ya, 49% untuk Malaysia. Jadi kita telah adakan survei-survei ini, dan sepanjang 5 tahun kita tahu kita ada rancangan Malaysia kan, kita ada rancangan Malaysia yang terkini adalah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan ini sebenarnya survei-survei ini sebenarnya sebagai input utama kepada rancangan Malaysia untuk kita mengukur tingkat pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Kalau kita melihat kepada pendapatan terkini Hani, kalau merujuk kepada kedudukan terkini pendapatan, pola pendapatan rakyat Malaysia kan, pendapatan ini bila kita sebut pendapatan, terlebih dahulu saya kena jelaskan yang ia merujuk kepada pendapatan isi rumah ya Hani. Kalau pendapatan isi rumah ini ia bukanlah merujuk kepada gaji individu. Maknanya kita pernah dengar kan gaji minimum 1,500, dia bukan merujuk kepada yang itu. Pendapatan isi rumah ini adalah merujuk kepada pendapatan bagi satu isi rumah yang mana ahli-ahlinya tu dia tinggal bersama dan makan bersama. Maksudnya dia membuat peruntukan makan tu bersama. Jadi mereka yang tinggal satu rumah ni secara puratanya kalau dekat Malaysia ni ada 3.8 orang, senang cakap 4 orang lah kalau satu ahli. Satu isi rumah tu ada 4 orang ahli. Dan dalam 4 orang ahli itu ada 2 orang yang bekerja Hani. Dan secara puratanya kalau pendapatan terkini yang kita ada adalah 8,479 bagi purata pendapatan kasar isi rumah bulanan Hani, untuk kita ujuk di sini, berbanding dengan pada tahun 2019 kita juga turut melaksanakan HIES. Masa itu pendapatan adalah 7,901. Maknanya pendapatan kita secara
secara RM tu, secara nilai itu sebenarnya meningkat. Kalau kita tahu tahun 2020, 2021 adalah COVID, tetapi kita masih ada peningkatan sebenarnya dari segi pendapatan itu, memandangkan pada tahun 2022 kita ada melaksanakan perintah gaji minimum kan Hani, 1,500. Jadi peningkatan perintah gaji minimum itu daripada 1,200 kepada 1,500 sangat banyak membantu peningkatan pendapatan rakyat, di samping ya Hani, bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. Ya, okey. Kita ingin tahu juga bagaimana pula dengan corak perbelanjaan isi rumah, dan adakah dengan pandemik yang melanda negara 2 tahun lalu ada mengubah corak dan juga gaya hidup isi rumah Malaysia? Ya, kalau kita melihat kepada corak perbelanjaan pula, kalau kita lihat dari segi purata perbelanjaan yang kita peroleh pada tahun 2022 adalah 5,150, itu adalah purata perbelanjaan isi rumah. Tadi kalau saya bercakap pendapatan adalah 8,479. So sebenarnya baki dia itu bukanlah pendapatan kasar itu semata-mata kita buat untuk perbelanjaan kan Hani. Perbelanjaan yang disebut dekat sini adalah perbelanjaan yang untuk kos sara hidup lah, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi 8,479 yang diperoleh oleh isi rumah itu sebenarnya adalah untuk perbelanjaan termasuklah cukai, bayaran cukai, bayaran lain-lain. Misal kata ada berhutang kan Hani, kita ada beli kereta, ada beli kenderaan, kita ada beli rumah, jadi kita kena bayarkan. Yang 5,150 yang saya nyatakan ini tidak termasuk bayaran-bayaran itu. Jadi 5,150 ini adalah purata perbelanjaan untuk kehidupan seharian. Itu puratanya adalah segitu. Jadi kalau kita lihat daripada 8,479 itu, apabila kita tolak dengan cukai yang dibayar, tolak dengan komitmen liability, itu sebenarnya tidak mencukupi untuk kehidupan yang itu. Tapi kita kena ingat pada tahun 2022 kerajaan membenarkan yang pengeluaran KWSP, penerimaan yang bukan pendapatan, banyak bantuan yang diterima itu banyak membantu dari segi perbelanjaan rakyat Hani untuk 5,150. Dan saya suka kongsikan Hani dekat sini apa item popular, maknanya barang popular dari segi sayur-sayur, dari segi ikan dan makanan di luar yang suka rakyat belikan ya. Kalau untuk dari segi sayur sebenarnya Hani, sawi adalah yang tertinggi yang orang selalu akan beli untuk ni ya. Kemudian lobak merah dan juga tomato, itu yang sering dibeli oleh rakyat. Kalau ikan segar tu, pilihan rakyat Malaysia kebanyakan adalah membeli ikan kembung Hani. Ikan kembung 53.4% mereka membeli, isi rumah Malaysia ni membeli ikan kembung. Selebihnya tu banyak ada juga selayang, cencaru, ikan lain. Kita ada lebih daripada 50 jenis ikan yang kita catat, yang direkod untuk yang telah dibeli oleh rakyat Malaysia. Tapi yang paling tinggi itulah ikan kembung. Dan kalau makan di luar ni sering kita katakan makan nasi berasaskan mi dan sebagainya kan Hani. Kalau yang itu kita tengok pada kali ini, kalau tahun 2019 makanan yang berbentuk nasi campur atau ada orang selalu sebut nasi berlauk kan, nasi berlauk yang itu yang paling tinggi orang beli. Tapi pada tahun 2022 perubahan telah kita nampak, dan kebanyakan rakyat Malaysia dia membeli makanan berasaskan mi dan pasta. Kalau kita tengok, kalau dekat pasar-pasar raya kan, spaghetti dan sebagainya, bihun selalu akan habis kan, terutama yang mi segera pun selalu kita nampak akan habis kan Hani. Jadi pattern itu telah nampak, kita dah dapat lihat dah pada tahun 2022. Itu berkaitan dengan corak perbelanjaan Hani. Okey, baik. Maknanya ada kepelbagaian. Mungkin pandemik juga mengajar kita untuk bereksperimentasi dengan pelbagai jenis menu yang ada, dan ramai juga dah tahu untuk masak sendiri dan membuat banyak pilihan yang disediakan di keseluruhan negara sebenarnya. Banyak disertakan dengan menu-menu yang baru. Dan tadi kita juga menyebut tentang survey ini ada turut dikenapasti kadar kemiskinan. Kita pun nak tahu tentang perkara ini sebab kita mohon penerangan juga berkaitan dengan kedudukan kemiskinan rakyat, terutamanya selepas pandemik COVID-19 yang dilalui negara pada tahun 2020 dan juga 2021. Silakan Puan. Betul Hani. Sebenarnya itulah yang saya rasa yang sangat penting. Sebenarnya survey ini salah satunya adalah mengukur kemiskinan. Kita tahu kemiskinan ada pelbagai ya, macam kita melihat kemiskinan, kita sering dengar miskin tegar. Miskin tegar ni Hani, orang yang tak cukup nak beli makanan.
Duit dia tak cukup untuk membeli makanan. Miskin apabila dia tak cukup untuk satu amount yang kita tetapkan sebagai basic needs ataupun keperluan asas. Keperluan asas ni ada meliputi 6 perkara, Hani. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni, kalau selalu kita belajar ekonomi dulu-dulu, kita belajar basic needs ni 3 je. Makanan, pakaian, tempat tinggal kan. Tapi sekarang kita melihat kepada basic needs ni meliputi juga pengangkutan, telekomunikasi kan, keperluan diri, kesihatan, pendidikan. Kita masukkan perkara-perkara itu sebagai basic needs. Dan kalau kita lihat kadar kemiskinan yang kita dapat lihat pada tahun 2022 berdasarkan kepada pendapatan garis kemiskinan yang terkini ini adalah 6.2%. 6.2%-nya kalau kita lihat 6.2% ni sebenarnya dia lebih baik daripada masa COVID. Pada tahun 2019 kita punya kadar kemiskinan adalah 5.6%. Kemudian pada tahun 2020 dia semua orang tak ada kerja kan, Hani. Jadi memang dalam keadaan itu kita ada membuat simulasi berdasarkan kepada pendapatan HIES 2019 dan kita peroleh pada waktu itu kadar kemiskinan kita adalah 8.4% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dengan menggunakan data-data berdasarkan kepada pekerjaan, penduduk dan sebagainya, kita kaji semula dan kadar kemiskinan pada tahun 2021 adalah 8.2%. Kemudian pada tahun 2022 kadar kemiskinan itu telah dapat diturunkan semula walaupun tidak mencapai kepada kadar pada tahun 2019 iaitu 5.6%, tetapi lebih baik daripada tahun 2021 iaitu 6.2%. Itulah. Tapi untuk miskin tegar kita boleh kata kadar dia adalah 0.2% di Malaysia. Baik. Okey, jadi itu dapatan sebahagian daripada yang dilakukan menerusi survey yang dibawakan untuk tahun 2022 yang pasti menjadi panduan dan juga strategi bagi menyokong komitmen untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan makmur dengan pengagihan kekayaan yang adil dan saksama, merentas kumpulan pendapatan etnik dan juga rantaian bekalan. Terima kasih kepada Puan Siti Asiyah bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi data tersebut. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Okey, baik. Untuk waktu ini kita nak kembali bersama dengan pelapor kita di Dewan Suara Bintulu untuk mengetahui dan pengumuman bagi calon-calon yang terbabit. Silakan.